yang pergi selidik sampai alamat dia, muka dia, family dia, duk kutuk-kutuk dekat atas talian. Kalau korang ada dengar berita baru ni berkenaan dengan satu kes buli yang berlaku dekat Serdang, yang aku tak nak cakap lah sekolah mana, tetapi aku cuma nak cakap apa yang berlaku dalam kes ni, yang akhirnya penuh dengan plot twist, yang akhirnya sebelum kes itu dibicarakan kat mahkamah, pihak-pihak yang terlibat ni dah terima cemuhan-cemuhan daripada netizen secara atas talian lah, basically. Dan benda ni merupakan satu persoalan jugalah bagi aku. Adakah sekarang ni kita masuk dalam satu era ataupun satu age di mana journalism sekarang tidak memberi perhatian kepada impak yang mereka bakal beri kepada orang-orang yang mereka laporkan dalam portal mereka. Sebab apa? Contohnya macam dalam kes dekat Serdang ni kan, benda ni masih fresh lagi, masih ada lagi siasatan yang sedang dilakukan. Tetapi bila ada naratif yang sedang melaporkan tentang apakah laporan yang telah dibuat oleh mangsa, apakah yang telah dibuat oleh bapa dia, apakah jangkaan-jangkaan yang telah disaksikan oleh saksi, tentang apakah yang berlaku, benda ni semua mempengaruhi perspektif yang orang ramai dapat bila dia baca lah berita ni. So orang-orang yang baca berita ni kadang-kadang adalah orang-orang yang mungkin kenal orang-orang yang terlibat dalam situasi ni, yang terlibat dalam peristiwa ni, yang mana peristiwa ni belum tahu lagi kebenaran sebenar, salah siapa in the first place, okay? So bila timbul naratif yang berbeza dekat atas talian dan naratif yang dilaporkan pula atas dekat daripada news portal official juga berbeza, maka timbul percanggahan dan benda ni menimbulkan persoalan. Sedikit sebanyak ini melibatkan image mangsa dan juga image pesalah tadi. Daripada awal mungkin salahnya kepada si pelaku yang dilaporkan pada awalnya, tiba-tiba bila ada naratif yang berbeza, orang yang pada awalnya melaporkan perkara daripada polis sekarang pula dipersalahkan. So benda ni kita nak elak. Sebab apa? The only person, the only body yang ada kuasa untuk menegakkan kebenaran adalah mahkamah, bukan surat khabar, bukan portal berita, bukan content creator yang cuba nak dapatkan clout dekat atas talian semata-mata petik benda ni mengikut emosi. So benda ni bahaya. Sebab apa? Sebab budak-budak yang terlibat ni, orang-orang yang terlibat ni adalah manusia biasa, mat. Dia ada kehidupan yang normal dekat luar sana, dia ada kehidupan yang dia perlu teruskan setelah kejadian ini. Sekiranya ada netizen-netizen yang kepala tahu ni, yang pergi selidik sampai alamat dia, muka dia, family dia, duk kutuk-kutuk dekat atas talian, benda ini boleh memberi kesan kepada diorang punya periuk nasi, memberi kesan kepada diorang punya masa depan dan bermacam lagi, okay? So sebagai orang yang ada akal, ada fikiran, yang kita takut kepada Allah SWT, apa kata kita biarkan dulu pihak polis siasat. Setelah pihak polis siasat, ada jawapan, ada keputusan siasatan daripada IO sendiri, IO pun dah bawa pergi jumpa dengan pihak pendakwaan, dah jumpa, dah semua dah ada, dan ada pertuduhan, orang yang telah dituduh, barulah kita mungkin recap kes ni, kita biarkan. Tetapi selagi mana benda tu belum ada, kau laporkan seperti mana yang dinyatakan oleh orang-orang official ni. Contohnya apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari siapa pesalahnya. Belum lagi pihak polis melabelkan actually si A ni adalah pesalahnya, si B ni adalah pesalahnya. Tak ada. Sebab apa? Sebab itu adalah tugas pihak IO. So sebagai orang yang melaporkan perkara gini kan, bila kau nak cakap pasal benda ni, naratifnya jangan sampai kau menyemelahi satu pihak selagi mana belum ada keputusan siasatan yang jelas, okay? So aku haraplah korang tergolong dalam orang-orang yang cari pandai, jangan laporkan perkara yang korang sendiri tak pasti sama ada sahih atau tidak, okay?